أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 18. Surat 18, baris yang ke-15 daripada bawah. Dan wajib i'tikad bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijalankan ke atas lagi dan wajib i'tikad bahawa syariatnya menasahkan itu. Jadi muka surat 18 baris yang ke-16 daripada bawah. Baris yang ke-16 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan wajib i'tiqad. Dan wajib i'tiqad bahawa syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam memansuhkan Rumi tulis memansuhkan lah. Memansuhkan, menasahkan. Memansuh ke menasah? Hak Jawi baru menasahkan, hak Jawi lama memansuhkan. Menasahkan yang mana ni? Membatalkan. Menasahkan, membatalkan. Sekalian syariah segala rasul yang dahulu dan kekal syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Dan kekal syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Dan wajib i'tiqad. Ini setengah daripada perkara yang wajib atas mukallaf beriktikad, berpegang. Di antara perkara yang wajib atas mukallaf beriktikad, berpegang, bahawa syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam menasahkan makna membatalkan sekalian syariah segala rasul yang dahulu walaupun serupa dengan syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah korban contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam
serupa syariah Nabi kita, serupa dengan syariah Nabi yang terdahulu, tetapi itu syariah Nabi kita dah. Cuma serupa dengan syariah Nabi yang terdahulu. Tapi syariah Nabi yang terdahulu telah dinasahkan, telah dibatalkan hukum dia. Ada dah. Selepas turun Nabi yang salam, Nabi ni kesudahan segala anbiya, yang pegangan terdahulunya wajib berpegang Nabi adalah kesudahan daripada segala rasul. Nabi yang kesudahan ni, apabila datang je Nabi SAW, terbatas sekalian syariah-syariah yang terdahulu. Terbatas, ternasakh sekarang syariah yang terdahulu, walaupun berbetulan sama sekalipun, tapi itu adalah syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani hak nak ceritanya ketinggian kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kenapakah Nabi selebih-lebih segala anbiya, segala mursalin? Nabi kesudahan, satu dah. Syariah Nabi pula menasahkan syariah yang terdahulu. Syariah Nabi pula melengkapi atas sekalian. Atas sekalian jin dan manusia. Syariah Nabi Rasul terdahulu bukan untuk sekalian. Terkadang untuk kaum masing-masing. Sebab terkadang terdahulu pada satu masa berbilang Rasul. Terkadang syariah masing-masing. Tidak melengkapilah. Adapun syariah Nabi SAW ni habis. Manusia habis, jin pun habis. Tak kira dah. Bukan kata syariah Nabi ni untuk orang Mekah Madinah. Tidak. Untuk orang yang berbangsa Arab. Tidak. Untuk sekalian. Kemudian syariah Nabi ni kekal sampai kiamat. Ini di antara. Menunjukkan bahawa Nabi lah selebih-lebih. Syariah Nabi membatalkan syariah-syariah yang terdahulu. Nabi kesudahan pula. Syariah Nabi melengkapi. Syariah Nabi kekal sampai kiamat. Kekal sampai kiamat. Turunnya Nabi Isa AS di akhir zaman beramal dengan syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan syariah baru. Bukan Nabi Isa AS beramal dengan syariah dalam kitab Injil. Tidak. Tidak beramal dalam kitab Injil. Nabi Isa AS beramal dengan syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab syariah Nabi ni kekal sampai kiamat. Syariah Nabi kekal sampai kiamat. Jadi sebelum kiamat turun Nabi Isa AS. Dah pakai syariah mana? Syariah kekal ni lah. Syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita lebihnya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib i'tiqad. Ni tambahan-tambahan belaka ni. Jadi dalam kitab Faridatul Fara'id ni, selain daripada lengkap pembicaraan ke-6 rukun iman, ditambah lagi pegangan-pegangan yang wajib kita imani. Ini lengkap dalam kitab Faridatul Fara'id. Ni saya sebut semua ni. Nak mengajar mula-mula fardu ain tauhid gak faridah lah. Al-Misbahul Munir. Tapi lengkap faridah lagi daripada Al-Misbahul Munir. Al-Misbahul Munir, pembicaraan sifat iradah, dia tak bicara macam nak kitab faridah ni. Pembicaraan bab iradah, kehendak Allah, perkara baik dan perkara jahat. Dia cerita baik dan jahat. Dan didatangkan pegangan Mu'tazilah macam mana? Mu'tazilah berpegang perkara jahat Allah tidak kehendak. Walaupun sampai masa berlaku perkara jahat Allah yang perbuat bahagian kudrah.
tapi Allah tidak kehendak. Itu comel dalam faridah. Dan faridah, perkara jahat Allah tidak kehendak, Allah hanya mengetahui. Ini Mu'tazilah. Tapi sampai saat berhasil perbuatan jahat, baru balik kepada perbuatan Allah bagian kudrah. Ini Mu'tazilah. Ini bicara kita faridah. Kemudian wajib kita beradab. Jangan sesekali menyandarkan perkara jahat kepada kehendak Allah Ta'ala. Kamu ni tak puasa ni. Kehendak Allah. Ada juga orang bukan nak main dadah, dia kata. Dadah ni orang beci belaka, dia kata. Dia pun tak ambuh dadah ni. Dia kata dia pun tak ambuh. Cuma dia kata terperangkap. Faham tak? Terperangkap ni dia macam beratu, berhantu. Betul kata dadah ni. Dia sekali buat dengan abu mayat. Orang kata, wallahualam, ni cerita orang ni. Dia kata dadah ni dicampur dengan abu mayat. Sebab tu badi dia kuat. You tahu? Nak ambil mana abu mayat? Dadah banyak tu. Dicampur sikit orang kali tau. Dah dia tu biar jadi badi tu kuat. Nampak tak ni? Jangan. Kuat badi dia. Ada ni. Tak payah tengok dadah. Tengok mata sesama geruk. Tengok mata sama geruk ni. Tarik lalu dah. Bahaya. Apa tak ni? Tengok mata mana ni? Dia geruk dia ni. Tengok je mata dengan mata. Member aku ni. Tak kenal lagi. Member aku. Dia tahu. Kita tak kenal orang. Orang dia tahu. Tak ni. Dia kata capung abu mayat. Mana dia pun tambuh. Orang marah belaka. Lepas tu, kehendak Allah. Ada ni. Kehendak Allah. Haram, dosa besar, menyandarkan pada kehendak Allah, perkara jahat. Jangan sampai pekat nak menghalalkan. Halal dadah. Sebab kehendak Allah. Murtad ni, wa'liyazabillah. Jangan main. Dia nak menghalalkan. Kalau dia tidak nak menghalalkan, dia nak suruh orang jangan marah sangat ke dia. Kehendak. La haula wa la quwata illa billah. Senyap waktu nak kata apalah anak dia ni. Pandai sungguh cakap. Nak cakap apa? Kok kepala tu sekali. Mung ni. Dah lah main dadah dosa besar. Dah pasal-pasal kita tambah dosa besar. Sandar pada kehendak Allah. Cetik telinga tu. Mu ayah lah ni cerita ni. Ada cakap gitu. Kehendak Allah jangan. Lepas tu nak kita faridah ni cerita. Hukum kalau menyandar kepada kehendak Allah. Perkara jahat. Kemudian macam mana pula redha dengan kehendak Allah. Benci akan perkara jahat yang berlaku. Pada satu segi wajib redha. Pada satu segi haram redha. Dah kita faridah kita ni tu comel. Tapi sama dah kita pernah bagi hati lah. Kan kita kan sifat mahmudah. Kita kena redha akan kehendak Allah. Baik jahat kena redha. Hak Tuhan belaka. Redha. Jangan bersoal. Dari sudut mana tu? Dari sudut kehendak Allah. Dari sudut dia memilih. Dia yang buat pilihan dan perbuatan hamba. Haram redha. Dua sudut. Kan kita dua pegangan kan? Yang pertama kita berpegang sekian perkara baik jahat kehendak Allah. Yang kedua kita berpegang baik jahat yang dilakukan pilihan dan perbuatan hamba. Dua pegangan tu kan. Kita berpegang rukun iman yang keenam. Baik jahat kehendak Allah. Clear doktornya rukun yang keenam. Dan kita wajib berpegang melakukan perkara baik, melakukan perkara jahat, pilihan dan perbuatan hamba. Wajib berpegang. Jadi daripada dua sudut yang berbeza ni lah. Walaupun pada hakikinya pilihan dan perbuatan hamba tetap kehendak Allah Ta'ala. Tapi kita dua pegang, kita berpegang ni. Ada ni. Dari dua sudut ni lah. Dari sudut perkara jahat ni kehendak Allah, wajib redha. Dari sudut perkara jahat ni pilihan dan perbuatan hamba, haram kita redha. Wajib kita cegah. Wajib kita benci. Mana ni?
Ini kena faham lah. Ini dah faridah. Comel disusun. Pergi pada pegangan-pegangan yang posik dalam bab kehendak Allah bagi pada pegangan yang kapi ijma' lama pada persoalan kehendak Allah. Atau kata kita faridah lah. Mula-mula. Dan kita Al-Misbahul Munir, dia tak panjang bicara tu. Dalam bicara sifat iradah. Selesai dan kita ni lengkap pembicaraan kenaan rukuk iman, dia ditambah pula ni. Apakah perkara yang wajib kita i'tikad? Hak wajib kita i'tikad ni tambah ni. Ni dan kita faridatul fara'id. Ini antara yang wajib kita i'tikad. Dan wajib i'tikad bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijalankan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam. Dijalankan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada malam. Ini dipanggil Isra. Berjalan malam. Isra berjalan malam. Dijalankan ni daripada Mekah kepada Baitul Maqdis ataupun disebut dengan Baitul Muqaddas. Baitul Maqdis ataupun Muqaddas. Kita Baitul Muqaddis tau. Baitul Muqaddis. Ada betul tu. Yang betulnya Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas. Muqaddas yang disucikan. Muqaddas yang disucikan. Faham tak ni? Muqaddis pula yang menyucikan. Baitul Muqaddas yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baitul Muqaddis ni yang menyucikan. Tak kita biasa sebut dengan Baitul Muqaddis. Baitul Muqaddis. Cuba sebut. Baitul Muqaddis ya. Kita pernah sebut, kedengar saja je. Baitul Muqaddis. Baitul Muqaddas yang disucikan. Kita pun baca dengan Baitul Maqdis. Daripada Mekah kepada Baitul Muqaddas. Berjalan malam. Dan dinaikkan dengan dia. Ini Mi'raj pula. Dan dinaikkan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada segala langit yang 7. Kepada Sidratul Muntaha, kepada kursi, kepada mustawa, kepada arash, dan melihat ia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan Tuhannya azza wajal, sebagai lihat yang patut, yang layak dengan dengan Tuhannya azza wajal subhanahu wa ta'ala, dan berkata-kata akan berkata-kata akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan difardukan atas Nabi kita dan atas ummah Nabi kita akan sembahyang yang 5. Sembahyang 5 ni sesudah ditawar, maklumlah. 5 waktu. Dan wajib i'tikad bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijalankan dengan dia pada malam. Dia panggil Isra. Daripada Mekah kepada Baitul Muqaddas. Pada Baitul Muqaddas. Dan daripada Baitul Muqaddas tu, dan dinaikkan dengan dia, diangkat kepada segala langit yang 7. Tu Mi'raj. Mi'raj ni tangga ada. Tangga antara langit dengan bumi. Tu dalam surah Ma'arij tu lah. Tu tangga lah tu. Mi'raj. Daripada Baitul Muqaddas kepada langit sampai ke Arash. Ni. Ni di antara perkara yang kita kena sentiasa ulang-ulang. Kena sentiasa ulang-ulang. Cerita. Sebab perkara ni perkara luar biasa. Mukjizat. Yang tidak boleh fikir dengan akal. Jadi kalau nak cerita, takut orang kemudian dia tak percaya. Dia tak percaya. Faham tak ni?
Tak percaya, kafir lah. Sebab itu dalil Quran terang-terang. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Tengok tu. Quran yang cerita tu. Kalau tak beriman kok, kafir lah. Tapi tak beriman ni dalam hati. Dia pendam. Dia diam je. Tak tahulah kitanya. Kalau dia bercakap, tu kita boleh pegang lalu dah. Kalau dia bercakap, mana apa ni? Kita boleh pegang lalu dah kalau dia bercakap. Tapi kalau dia pendam, dia diam je, ada ni. Dia tidak beraktikad pun peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ada ni. Kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana? Itu kata kena cerita benda yang mencari adah. Mekah ke Baitul Maqdis satu hadah. Perjalanan sebulan pergi sebulan balik. Dan ni pada bukan satu malam. Sebahagian daripada malam je. Sebahagian daripada malam. Disebut dengan lailan. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Dengan isim nakirah. Dengan isim nakirah. Dengan bahawa apa dia? Taqlilu muddati. Singkat je masa dia. Bukan satu malam. Suku malam ke ada pandangan yang berbeza lah. Lama mana. Tapi bukan satu malam. Bukan satu malam. Hati datangkan dengan lailan isim nakirah. Yang mana diperjalankan sebelah malam ni. Ini bukan bermimpi ni. Ini berjalan dengan roh dan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ni. Diperjalankan akan roh dan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kalau biasa ceramah Isra' Mi'raj kok, kalau cerita betul-betul pembicaraan kita, memanglah sejam tak cukup. Sejam tak cukup. Ceramah Isra' Mi'raj, kalau buka dalam kitab, ceramah satu-satu tu, Isra' dan Mi'raj tu, tak habis lah, sejam tak habis. Tak boleh lengkap. Sebab dia ada satu kitab khas membicarakan berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj. Ada ni. Kenapa diperjalankan sebelah malam? Kerana ibadah yang afdalnya adalah di tengah malam. Di tengah malam afdalnya, waktu yang afdal. Nabi SAW dilahirkan pada waktu sahur. Waktu lebih belaka. Siapa? Dilahirkan pada waktu sahur. Siapa kita ni? Kan dia ada letak minit kan? Lahir masa mana? Waktu sahur. 1/3 malam. 3 pagi ke? 4 pagi ke? Ke tak ada beranak di sekitar tengah malam? Ada tau. Dia beranak 24 jam kan? Perempuan ni dia beranak siang je, malam dia berhenti. Dia senyap gitu dah. Dah mak mengatuk, tak beranak maknya. Dah mak mengatuk kan? 3-4 pagi mata mengantuk, nak beranak macam mana tau? Kalau nak beranak ni, jadi ke mengantuk? Tak ada lah mengatuknya nak beranak. Tunggu awang mak nak tidur dulu, semula. Bangun keluar lepas subuh. Ada dah nak keluar, dia keluar lah. Satu tanya, siapa kita? Beranak pada waktu sahur. Nabi SAW dilahirkan pada waktu sahur. Pada waktu malam. Dan di Isra' pun sama juga. Waktu malam, waktu yang lebih. Berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, umur Nabi 51 tahun, 8 bulan, 13 hari pada satu qaul. Umur Nabi 51 tahun, 8 bulan,
13 hari atas satu qaul. Ada ni. Dia berjalan malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis dan dinaikkan dengan dia kepada segala langit yang 7. Kenapa tidak dimi'rajkan daripada Mekah lalu? Tak payah Isra' dah lah. Mi'raj lalu. Mi'raj selalu. Kan dua ni. Isra' diperjalankan malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj malah naik kepada Arash. Dua-dua ni dua. Pada ni. Lepas tu Isra' dan Mi'raj. Kenapa tidak Mi'raj daripada Mekah? Kenapa tidak Mi'raj daripada Mekah? Di banyak hikmah dia lah. Kenapa tidak Mi'raj terus daripada Mekah? Di antara hikmahnya nak menunjukkan kepada Nabi SAW, linuriyahu min ayatina. Nak tunjuk kepada Nabi ni akan tanda-tanda kebesaran kami. Manakah tempat-tempat yang barakah? Manakah tempat-tempat yang barakah? Nabi turun berhenti semayang. Tempat-tempat yang barakah antara Mekah dengan Baitul Maqdis. Nabi berhenti untuk semayang. Pada 2, 3, 4 tempat Nabi berhenti untuk semayang. Pada masa Mi'raj. Kemudian satu laginya nak cerita, nak naik ke langit ni bukan suku-suku nak naik. Ada ni. Langit ni ada pintu. Pintu langit setentan dengan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Perjalanan malam tu nak menunjukkan akan tanda-tanda kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu laginya nak cerita bahawa langit ni ada pintu. Langit ni ada pintu. Ada ni. Pintunya berbetulan dengan Masjidil Aqsa. Yang mana Mi'raj ni berlaku dia malam Isnin lah. Kita maklum cerita dia. Selepas daripada kematian Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Talib. Yang mana pada masa tu orang kafir sudah berbincang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia peristiwa tu berlaku 26 Rejab. Tahu? Kan? Kita bulan Rejab dah, bulan solat dah. Apa dia peristiwa 27 Rejab tu? Apa dia? Isra Mi'raj lah. Jadi siang tu 26 Rejab. Malam tu malam 27 Rejab. Siang tu siang tu. Siang 26 Rejab tu orang kafir mesyuarat nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia macam-macam cadangan lah orang kafir ni. Nak bunuh penjara, nak buang daerah, nak buang negeri, macam-macam lah. Bunuh penjara tak jadi, dia akan mengislamkan orang dalam penjara. Buang daerah, buang negeri tak jadi, habis masuk Islam pula lagi daerah tu ataupun orang negeri tu tak jadi. Cadangan kan tu tak jadi belaka. Pada ni timbullah cadangan supaya dibunuh. Cadangan tu daripada iblis laknatullah yang merupakan seorang pemuda. Timbul ni cadangan untuk bunuh. Kemudian pada masa Nabi diisrakan tu, Nabi berada di rumah ni Ummu Hani. Nabi duduk di rumah Ummu Hani, mak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Hani itu mak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mak saudara. Ummu Hani itu anak Abu Talib. Adalah. Mana apa? Sepupu lah dah.
Dok. Abu Talib. Sepupu lah. Ummu Hani binti Abi Talib. Yalah. Jadi Nabi SAW tu berlindung di rumah Ummu Hani ketika diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Isra' tu yang bawa nabinya Jibril alaihissalam dan Mikail alaihissalam. Jibril berada di hadapan Buraq, Mikail berada di belakang Buraq. Ini peristiwa Isra' dan Mi'raj. Pada ni. Di perjalanan tu satu tempat sampai berhenti di Thayyibah, berhenti di Baitul Lahmin. Baitul Lahmin tempat Nabi Isa dilahirkan oleh ibunya. Berhenti di mana lagi? Syajarah Musa. Ada satu tempat-tempat yang barakah tu Nabi SAW akan turun kepada Nabi solat. Berhenti di Thayyibah tu, hak Nabi berpindah tu lah. Boleh Thayyibah. Nasyid dah. Bukan ada nasyid Arab budak-budak tu. Thayyibah dah. Madinah lah. Apa ada nasyid budak-budak tu. Hak Arab-Arab tu kan? Tahu surau? Thayyibah tu nak ke apa? Thayyibah tu Madinah lah Thayyibah tu. Bumi yang mulia. Bumi yang mulia. Berhenti di Thayyibah, berhenti di Syajarah Musa, berhenti di Baitul Lahmin, 2-3-4 tempat. Nabi berhenti, kemudian Nabi solat. Kemudian diperlihatkan akan tanda gambaran-gambaran saksaan. Setepat lagi Nabi berhenti di Tur Sina. Nabi berhenti di Tur Sina. 4 tempat bumi barakah Nabi berhenti dan Nabi solat. Pada ni. Kemudian dalam perjalanan tu ditayangkanlah seksaan-seksaan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tu boleh tengok dalam kitab lah. Boleh tengok dalam kitab. Dibicara secara satu-satu pembicaraan apa yang berlaku ketika Isra' dan apa yang berlaku ketika Mi'raj. Ketika Isra' dan ketika Mi'raj. Dan dinaikkan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada segala langit yang 7 kepada Sidratul Muntaha dan kepada kursi dan kepada mustawa dan kepada arasy. Mustawa ni tempat qalam menulis di Lauh Mahfuz. Tu mustawa. Tempat qalam menulis di Lauh Mahfuz. Itu dia panggil mustawa. Ada ni. Hak qalam mencatat di Lauh Mahfuz. Hak dia panggil ketentuan yang baharu, ada yang mubram, ada yang muallaq tu. Muallaq tu di Lauh Mahfuz tu lah muallaq. Yang tergantung yang berubah di Lauh Mahfuz. Yang tergantung yang berubah adalah di Lauh Mahfuz. Jangan pergi pada hak azali nong. Azali iradah ilmu mubram lah kedah. Faham tak ni? Mustahil. Tidak ada yang mu'allaq. Tidak ada tergantung dan mustahil berubah sama sekali hak tu. Itu ketentuan azali. Dia ada ketentuan azali, ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz, yang tercatat di suh malaikat, yang dicatat di budak umur 4 bulan. Kan dicatatkan wa yu'maru bi katbi 4 kalimat. Diperintah tulis 4 perkara, bi katbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun tu. Dicatatkan bahagia ataupun celaka. Lihat ni. Bahagia ataupun celaka. Dia tu panjang kan? Fa wallahi allazi la ilaha illa huwa inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli jannah hatta ma yakunu baina man ila zira' fasiku alaihi kitab fa ya'malu bi amali ahli nar wa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar
hatta ma yakunu baina wa illa zira. Fa yasbiqu 'alal kitab wa ya'malu bi 'alal jannah fa yadkhuluha. Ni. Panjang dia tu kan. Dia beramal dengan amalan ahli syurga. Hingga tidak ada antara dengan ahli syurga melainkan sehasta. Mana amalan ahli syurga? Beriman dan beramal soleh. Beriman lengkap ilmu fardhu ain tauhid, beramal soleh lengkap ilmu fardhu ain fiqh dan tasawuf. Hingga tidak ada antara seseorang dengan syurga melainkan sehasta dah dengan syurga. Syurga dah dianya. Tapi kita dapat azali menetapkan dia ahli neraka. Akhir dia pun berpaling. Beramal dengan amalan neraka, mati, dimasukkan ke neraka. Gulungan yang pertama ni, sedikit sahaja yang berlaku. Sedikit. Dan huraian tu, sedikit. Sebab Allah Ta'ala malu untuk menarik taufik hidayah. Selepas Allah kurniakan taufik hidayah. Ada ni. Ini sedikit. Kisah-kisah macam Bal'am bin Ba'uraq tu lah. Bersisa. Tu kisah-kisah. Hak aulia-aulia yang akhirnya kufur. Ni kisah ni. Ada ni. Ada pun Allah dulu bagus dia. Semayang tak tinggal. Berjemaah 5 waktu. Kenapalah tua-tua ni tak sihat. Dia tak ambuh semayang. Bukan tak ambuh semayang. Bunyi bak semayang dia keling jelong cerlong dia cerlong cerlong lalu dah nak kena jekoh jerengging tu ada jekoh jerengging ke apa weh gitulah cerlong lalu dah aku sakit apa bangun duduk kejap-kejap pergi bilik air kejap-kejap keluar tengok TV sakit apa hak ni hak Nabi kata ni. Maknanya dia terdahulunya beramal ahli syurga sebab dia berjemaah 5 waktu di masjid. Ada ni. Tiba-tiba gini ni. Jawab. Dia berjemaah 5 waktu di masjid tanpa ilmu fardhu ain tauhid, tanpa ilmu fardhu ain fiqh, tanpa ilmu tasawuf. Itu bukan amalan ahli syurga. Itu amalan ahli neraka dah. Itu amalan ahli neraka dah. Dia berjemaah di masjid amalan neraka apa? Amal ahli neraka lah kalau pegang yang salah. Amal ahli neraka lah kalau semayang tanpa ilmu. Amal ahli neraka lah kalau riya, ujub, takabur, hasad. Amal apa lagi? Ada. Allah hanya menzahirkan dekat nak mati, dia tak ambuh semayang. Hakikatnya masa semayang pun hukumnya tak sepenuh semayang. Sangat-sangat takut. Lepas tu kata belajar fardhu ain. Tak ada jalan lain dah kitanya. Jalan syurga, minhajul abidin ila jannati rabbil alamin. Tak bagi tadi tu. Perjalanan orang yang beribadah kepada Allah. Perjalanan kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Di dalam tu penekanan daripada bab ilmu cukup tegas. Cukup berulang kali di dalam tu. Ilmu. Tapi begitulah bahagian masing-masing. Ada orang bukan tak pergi belajar, dicakapkan dengan dia. Tak reti ustaz tu mengajar. Tak faham ustaz tu mengajar. Sebab apa? Ustaz tu cakap Jawa. Ada orang Jawa sini kan? Ada? Dok mana apa? Dah dia orang Terengganu, ustaz tu cakap Jawa. Lepas tu dok reti tu. Ke mana? Cakap orang putih. Cakap Melayu molek-molek, bukan cakap Cina. Tak faham. Tak faham macam mana? Mula-mula dengar nak faham selalu dah. Sabarlah. Tanya orang lain serupa belakangnya. Ada ni? Mula-mula dengar tu nganga. Pada nganga. Nganga masuk lalak. Tak faham apa sekarang. Mula-mula tak pelik. Tanyalah siapa pun. Ada. Ini cerita kita orang Terengganu ni. Hak dalam FB tu bukan orang Terengganu. Orang yang mana dia tidak memahami pun bahasa kita ni. Orang Sabah, orang Sarawak. Macam mana kita? Dengar mereka bercakap. Kita pun payah nak faham. Dia cakap dengan lorak dia sungguh lah. Sabah Sarawak. Kita pun tak akan faham. Dia pun dengan bahasa kita Terengganu ni pun, dia pun tak faham juga. Tapi lama mana dia nak boleh memahami lorak negeri.
Ada ni. Nak faham bahasa negeri tu satu hal dah. Tapi sabarlah. Ni pun Terengganu ni pun, saya cakap Terengganu bukan Terengganu Pio ni. Terengganu Pio kena pergi Losong tau. Losong Terengganu Pio. Tak kena lagi Terengganu Ulu. Kena hak Ulau kok. Orang bandar pun tak reti. Ni orang bandar ni, kalau pergi kat Ulau Pueh ke, nak gigi belah dalang. Tak faham. Dia cakap, cak. Apa dia cakap tak tahulah. Lagi pasal kalau berang. Dengar mocik-mocik cakap. Lopong lah orang bandar. Tak ertinya. Dia cakap. Laju pula dia cakap. Begitulah. Kan nak erti. Saya ingat masa budak-budak sekolah rendah kan. Melawak, melancung lah. Pergi siapa ke Melaka pun naik bah lah budak-budak sekolah. Jam 5, jam 6 gitulah. Siapa di Melaka tu adalah yang tukang beri penerangan. Penerangan telaga apa pun ada lah. Kita ni budak kampung ni sepatah tak reti dia bercakap. Dia cakap Melaka lah. Sekarang ni orang cakap Melaka kita faham. Tapi masa kita budak-budak kampung ni kan, kita duduk kampung tak pernah pergi luar kan. Selama dia bercakap tu, kita tukang dengar. Sepatah tak reti dia bercakap. Kita bunyi macam gitu-gitu. Padahal sekarang ni kalau dengar dia bercakap, boleh faham je. Adalah satu-satu perkataan yang kita tak faham. Tapi kita boleh faham lah apa yang dia cerita. Hak ni dia cerita pun tak faham. Tak faham. Tak tahu dia cerita apa. Kemudian cikgu lah pula yang cerita. Bagi kacau-kacau begini. Hak tu kan cerita tu. Jadi samalah orang luar nak belajar ni bukannya mudah. Tapi dia sabarlah. Kita sama-sama Terengganu. Bukan mau belajar. Tak faham dia kata. Maknanya kalau tak faham langsung tu, asah berat sangatlah. Lagilah kena belajar. Kau tak faham. Ada ni. Dia bukan tak faham bahasa logat sebab sama Terengganu. Dia tak faham apa yang dibicarakan. Makna apa tu? Banyak asah tak ada sangatlah seumpama tu. Tak ambil belajar, dia kata. Dia tak ambil belajar. Tu kata bahagian masing-masing tu. Ada ni. Berjumpa ni waktu iktikaf dalam masjid. Orang mengajar, lari balik, duduk di rumah, buat kerja di rumah, ngemah rumah. Tak apalah, tu bahagian dia. Bahagian masing-masing. Ada ni. Nak kepada jalan syurga, ilmu tu fardu ain tu. Sebab apa? Wajib atas seorang-seorang. Fardu ain. Sebab apa? Penentuan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semayang tanpa ilmu itu bukan amalan ahli syurga. Hak banyak yang kedua. Dia beramal dengan amalan ahli neraka. Hingga tidak ada antara seseorang dengan neraka melainkan sasta, maka terdahulu ketetapan azalnya dia ahli syurga. Akhirnya dia bertaubat dengan Allah, dia beramal dengan ahli syurga. Apa dia? Beriman dan beramal soleh. Dia mati dalam ketaatan syurga dia ni. Ni banyak. Golongan kedua ni banyak. Ada ni. Ni ada orang. Ustaz apabila baca hadis tu. Hadis ni hadis biasa orang ceramah hadis ni. Hadis 40 hari tu kan. Tidak hadis 40 Imam Nawawi tu memang orang baca hadis ni. Dia dengar mula-mula tu hak beramal dengan ahli neraka, kemudian beramal ahli syurga masuk syurga. Dia faham-faham lah orang yang tak semayang, tak puasa, orang berjudi, orang minum arak, orang berzina, dia bertaubat. Betul tu ya juga. Kena-kena dia kata semayang tak tinggal pun sama juga amalan ahli neraka. Kenapa? Kerana dia kata akidah pun tak betul. Semayang pun tanpa ilmu. Hati pun riak wujud takabur. Memang ahli neraka dah. Tapi alhamdulillah dia Tuhan buka jalan, dia belajar, dia sedarlah. Akidah dia akidah ahli neraka. Akidah yang terpesong, akidah ahli neraka. Ada ni. Dia kata boleh selama ni berpegang pekerja hak bukan kehendak Allah Taala. Padahal rukun yang kena baik jahat daripada Allah Ta'ala belaka cakap sangat, ngapa sangat. Tapi memang saya berpegang daripada dulu lagi dah. Perkara jahat, takkan kehendak Allah, takkan perbuatan Allah benda jahat. Faham tak? Itu akidah apa tu? Akidah ahli neraka lah tu. Semayang tak terimanya. Puasa tak terimanya. Nak duduk mana? Neraka lah. Tapi kemudian dia bertaubat.
Dia perbetulkan akidah dia belajar fadail tauhid, fiqh dan tasawuf. Ni. Ni hak Nabi kata yang dulu ni. Baru dia sedar. Termasuk dia juga sangat-sangat mensyukuri. Ingat asalnya golongan kedua ni orang tak semayang, orang tak puasa, orang berjudi, orang minum arak, orang berzina. Dia lah juga tu. Dia juga dia bertambah kemudian. Kena-kena hak semayang duduk masjid 5 waktu pun beramal dengan amalan ahli neraka sebab akidah salah. Semayang tak betul. Riak, ujub, takabur ni amalan ahli syurga. Riak, ujub, takabur. Takabur ni sifat iblis. Sifat iblis pun amalan ahli syurga, takabur gitu. Ada ni. Tu hak catatan di budak 4 bulan. Hak catatan luh mahfuz, itu catatan yang baharu belaka. Hak azali, hak tu hak rukun yang keenam, iradah ilmu. Hak tu tak ada yang tergantung, mustahil berubah sama sekali. Ada ni. Tu bicara bab malam Syaban, doa supaya kalau engkau kehendakkan celaka, engkau ubah jadi kebaikan, kita doa minta ubah hak luh mahfuz. Sama dengan doa waqini syarra ma qadait. Sama je. Ya Allah, lindungi akan daku akan kejahatan barang kau qadakkan yang tercatat di luh mahfuz. Tu je. Pada ni. Tuhan pun lindungi daripada kejahatan yang dicatat di luh mahfuz. Tuhan jadikan kebaikan kepada dia. Itulah qadak azali, kehendak azali. Itu je. Cakap tu je. Dan mana kalau malam itu Syaban dia doa supaya catatan di umil kitab dah doa tu. Catatan umil kitab. Umul kitab tu luh mahfuz. Yamhullahu ma yasha'u yusbi wa indahu umul kitab. Memadam Allah Ta'ala akan barang yang ia kehendak. Allah ubah. Dan menetap Allah Ta'ala akan barang yang ia kehendak. Allah tak ubah. Wa indahu umul kitab. Di sini ada umul kitab. Apa dia? Luh mahfuz. Allah ubah situlah. Apa yang Allah ubah, itulah hak azali. Itu ya. Pada ni. Janganlah cerita secara yang agak tergantung, yang boleh menyesatkan. Allah akan menentukan ketentuan yang baharu. Sebab Allah berhak, Allah berkuasa nak ubah ketentuan dia. Tu sangat-sangat karut. Allah menentukan. Allah menentukan yang baharu pula. Ilmu Allah duduk mana? Ketentuan azali duduk mana? Ni karut-marut belaka dah ni. Ada ni. Jadi di mustawa tu tempat qalam mencatat di lauh mahfuz. Dan melihat ia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan Tuhannya, Tuhan Nabi kita azza wajal sebagai lihat yang patut dengan dia, dengan Tuhan kita subhanahu wa ta'ala. Melihat macam mana? Min ghairi kaifin walan hisar. Tidak dengan kaifiah melihat makhluk sesama makhluk. Dan tidak, padahal kita nak melihat ni, hak adah kita nak melihat ni, kena berada di hadapan mata kita. Sebab Nabi melihat ni dengan basar, dengan mata lendai Nabi SAW. Ada ni? Nabi melihat dengan basar, dengan mata lendai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi melihat dengan basar ni mesti berada di sebelah hadapan. Mesti berada ada jarak yang tertentu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ni mesti berada di hadapan, itu berjihad. Itu mustahil sama sekali, itu tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Melihat yang patut dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan terpesong melihat Allah ketika malam Mi'raj. Allah bertempat di atas arasy. Ini karut. Pada ni. Dan melihat kan, melihat dengan basar, dengan mata lendai. Betul? Betul? Melihat dengan tiada kaifiah sebagaimana Nabi melihat akan makhluk-makhluk yang lain. Nabi melihat Allah Ta'ala ni. Memang melihat dengan basar. Melihat dengan mata lendai. Tapi hakikatnya, melihat tu perbuatan Allah. Bukan mata lendai yang bekas. Jadi macam mana Allah menjadikan
Nabi SAW melihat akan Allah yang tidak berjihah, yang tidak berada di hadapan. Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hakikinya melihat adalah perbuatan Allah. Bukan basar, bukan mata kita, bukan. Serah kepada Allah Ta'ala lah. Tapi kita berpegang melihat dengan sebagai lihat yang patut dengan dia. Dengan yang layak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena jaga pula situ. Kena jaga molek. Golongan terpeso ni. Allah beratas arash. Sebab tu Nabi Mi'raj kepada arash. Kepada Sidratul Muntaha, kursi mustawa kepada arash. Sebab apa? Allah duduk atas arash. Ni ajaran karuk pegangan terpeso. Kata je. Dan kalau Allah duduk di arash, Allah jumpa, Nabi jumpa dengan Allah di bumi. Jadi Allah duduk bumi pula. Tak ada ni. Nabi tak cerita pun berkaitan dengan melihat akan Allah. Macam mana Nabi tak cerita? Nabi tak cerita. Sebab yang boleh ceritanya adalah melihat sesama makhluk. Melihat. Dia besar, dia terang, dia duduk dekat, dia duduk sebelah hadapan. Gitulah. Itu melihat sesama makhluk. Ini melihat akan Allah sebagai lihat yang patut, yang layak dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkata-kata akan dia akan Allah. Dan berkata-kata akan dia akan Nabi SAW. Oleh Allah oleh Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata-kata ni bercakap lah. Berapa kali melihat, berapa kali berkata-kata, berapa kali ulang alik. Berapa kali ulang alik? 9 kali dah. 50, jadi 45, jadi 40, jadi 35. Last kali 5. 9 kali. Mana kalau 10 kali je, tak payah sembahyang. Dah. Tolak. Pula-pula naik dah. 9 kali. Naik sekali lagi lah. Nabi Musa suruh naik sekali lagi tu. Nabi Musa AS. Turun tu jumpa Nabi Ibrahim AS. Ditanya apa yang dikurniakan oleh Allah. Nabi SAW ceritalah. Terima kewajipan semayang. Nabi Ibrahim AS. Tak kata apa. Tak kata apa. Nabi Ibrahim tak kata apa-apa. Khalilullah, kekasih Allah. Kekasih dia kena senyap je. Lepas tu Nabi Musa AS. Kalimullah, tukang bercakap. Dia bercakap lah. Khalilullah, kekasih Allah. Nak cakap apa, senyap je. Tak kekasih Allah. Kalimullah barulah. Umatmu tak kuasa. Umatmu tak kuasa. Naik. 5 waktu pun umatmu tak kuasa juga. Tapi dah naik dah. Nabi malu dah nak naik. Sebab apa? Allah tetap daripada azal 5 waktu. Lepas tu orang dia cakap Allah lah. Naik kok sekali lagi. Sesat tak payah semayang. Senang dia. Dah lah bukan tak payah semayang. Naik sekali lagi tinggal 1 dah. 1 dia tahan dah. Kalau 50 macam mana? Sudah salah, bangun pergi dapur sekejap. Masuk waktu dah. Mayang pula. Sudah salah. Awak kerja sikit-sikit. Dah, siap sudah dah. Mayang. Maknanya kalau nak kerja jabat kok. Tak siap kerja dah. Dah 50. Tetapi, walaupun tinggal 5, pahalanya tetap 50. Tapi nak ceritanya, Nabi melihat akan Allah, berkata-kata, sepanjang ulang alik tu. 9 kali. Nabi Musa AS hanya berkata-kata dengan Allah. Tapi tidak melihat Allah. Berkata-kata setelah melihat akan Allah. Dan Nabi SAW juga. Dan difardukan atasnya, atas Nabi kita. Dan atas umatnya akan sembahyang yang 5 waktu. 5 waktu. Pahala kekal. Pahala 50 waktu. Itu hak pembicaraan berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Dia sampai kepada Sidratul Muntaha. Setakat tu je lah. Jibril AS mengiringi Nabi SAW lah. Anta wa rabbuk, dah sampai situ kata Jibril AS. Jibril tak boleh nak naik dah. Sebab Jibril AS sendiri tidak pernah melihat akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan sayugia bagi tiap-tiap seseorang mengetahui segala anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu 7 orang. Sayugia tahu anak Nabi 7 orang dan tahu dia punya tertib dia. Pada tertib nombor 1, nombor 2, nombor 3 kena tahu. Pada ni mana hak sulung kena tahu. Sayugia. Pada sayugia? Sayugia ni sepatutnya. Dah sepatutnya melihat ni, mengetahui anak Nabi sallam ni jatuh hukum macam mana. Satu pandang kata sunat, satu pandang kata wajib. Mana mutamaknya sunat. Itu sayugia. Bukan kata wajib, sayugia. Pada sayugia sepatutnya, semoleknya. Tahu nama anak Nabi yang 7 dan tahu juga dia punya susung dia. Dia panggil apa? Tertib dia tu, kena tahu. Sulung hak mana, bangsu hak mana. Sayugia, ulama beza pandangan sama ada sunat ataupun wajib. Wallahu a'lam.